Selamat pagi Malaysia. Baiklah, sekarang dari kamar mahkamah. Ya, betul. Kita akan membincangkan tentang iaitu perkara ini kalau kita tengok memang skamer yang sangat berleluasa di luar sana. Dan kalau kita tengok apa antara solusinya sekiranya orang menggunakan gambar kita dan kemudian dia minta duit pada orang lain, seolah-olah macam kita nak pinjam duit kepada orang lain kan. Dan akhirnya rupanya bukan kita dan tindakan yang perlu diambil sekiranya perkara ini berlaku, apakah antara solusi yang boleh dilakukan? Ya, kita bersama dengan Encik Mahmud Jumaat, iaitu peguam cara dan juga peguam bela. Hari ini kita akan bercakap dari segi perspektif undang-undang. Apakah tindakannya, selaku mangsa apakah boleh dilakukan dan sebagainya. Jadi kita tahu skam ini banyak, ada skam, makau skam, penipuan pinjaman, pelaburan, love scam dan sebagainya. Jadi sebagai permulaan lah Encik, apakah definisi kecurian identiti dalam talian dan juga berapa jenis kecurian identiti yang ada di dalam dunia sekarang ini? Baik, okey. Terima kasih Encik Ridwan. Pertama sekali, secara mudah, kecurian identiti ini adalah bagi tujuan seseorang itu membuat satu usaha untuk mendapatkan maklumat dari segi peribadi ataupun maklumat dari segi kewangan. Tujuan apa adalah tujuan untuk mendapat manfaat daripada maklumat-maklumat yang diperoleh. Dan ia adalah bergantung kepada tujuan apa. Tujuan apa ianya dibuat demikian. Contohnya lah, kalau dalam selalunya kes-kes yang selalunya berlaku adalah dalam hari ini kita tak boleh nak bincang banyak, tapi saya tekan kepada 4 kes. Kes pertama yang banyak yang sering berlaku sekarang adalah kes jenayah. Macam zaman sekarang dia panggil makau scam lah. Yang mana pihak-pihak menggunakan identiti pihak berkuasa. Contohnya pihak polis, LHDN, custom. Tapi identiti tersebut yang kini yang lebih canggih, yang mana berlaku pada bulan lepas, mereka menggunakan satu aplikasi yang mana dia ambil gambar seorang anggota polis, mungkin daripada media sosial mana-mana. Mereka hubungi kita. Sebelum ni dia hubungi pakai telefon biasa saja kan. Okey, dia pas-pas macam standard makau scam, tapi kali ni dia lebih licik. Dia buat video call. Dia buat video call, dia hubungi kita, cuma dia hubungi Cik Ridwan ke Cik Puan Sofi ke, dia hubungi kita dan dia kata kononnya dia dah paskan kepada dia punya superior bahawa ini kes yang serius dan superior ini ingin bercakap dengan dia. Dan dalam kes ini adalah satu kecurian identiti. Identiti pihak polis. So apabila identiti tersebut digunakan, ramai mangsa yang mudah terpedaya. Betul. Mana taknya pihak polis hubungi kita buat video call. Namun ada cara-cara yang kita akan bincang kemudian, cara mencegah. Yang kedua dipanggil identiti dari segi kewangan pula. Ini sebenarnya maklumat dari segi kewangan pula. Maklumat dari segi kewangan ni selalunya digunakan untuk tujuan keldai akaun. Yang mana mereka menggunakan satu kes jenayah scam ataupun pelaburan tidak sah, tapi dia memerlukan satu layer. Kita perlukan satu layer yang mana sekiranya pihak polis menerima laporan daripada mangsa, mereka akan meletakkan nama simpulan-simpulan dan nama akaun bank yang dimasukkan, dan polis akan jejak kepada akaun tersebut. Dan ini akan memberi kesukaran kepada pihak polis untuk mendapatkan penjenayah yang sebenar. Dan ini yang panggil kecurian maklumat dari segi kewangan. Dan yang ketiga, ini pun banyak juga berlaku. Yang dari segi kanak-kanak. Dia menggunakan, ada satu baru-baru ni saya mendapat aduan ataupun yang orang mohon saya punya bantuan. Anak beliau dah meninggal dunia dah. Dah 2 tahun lepas meninggal dunia. Sekali gambar anak beliau yang waktu ketika sakit tu diguna pakai oleh orang oleh penjenayah ini untuk memohon sumbangan. Bagi saya ini agak keterlaluan. Dan ini juga kecurian identiti, tapi digunakan identiti keluarga dia. Dan akhir sekali dari segi kecurian identiti bagi tujuan untuk kes dari segi selain pada kanak-kanak, atau dia menggunakan isu kesihatan. Kononnya dia sebelum ni tak sihat, dia masuk hospital semua. Identiti dia waktu dia masuk hospital tu dia mohon bantuan untuk operation juga. Faham. Itu juga kecurian dari segi
maklumat identiti. Itu adalah jenis-jenis yang saya rasa banyak sekali berlaku dan saya rasa pihak berkuasa perlu mengambil satu tindakan yang tegas. Baik, dan sekiranya sebab dekat sini kita melibatkan 3 orang lah, 3 identiti yang berbeza, di mana sebagai contoh sekiranya yang ditipu oleh scammer tadi, identiti yang kedua, iaitu mungkin dia nak ambil tindakan saman sebagainya, tetapi sebenarnya scammer ni menggunakan identiti orang lain. Betul. Dia merupakan orang lain. Jadi bagaimana sebenarnya tindakan tu diambil? Jadi dekat situ kan situasinya agak sukar untuk kita menilai dan kita fahami. Jadi bagaimana, Tuan? Bagi pendapat saya beginilah. Pihak mangsa yang mana maklumat identiti atau maklumat kewangan mereka diguna pakai, beliau mempunyai tanggungjawab untuk mencari mangsa yang sekiranya beliau mengetahui perkara ini. Dia tak boleh berdiam diri. Sekiranya beliau berdiam diri, ia dilihat seolah-olah macam bersubahat. So ada tidak salah bagi pihak mangsa tersebut untuk mengambil tindakan. So sekiranya tindakan yang telah diambil dan dia maklum kepada mangsa telah memahami keadaan. Saya percaya kalau saya lah peguam kepada mangsa yang ditipu, yang mengalami kerugian ni, saya kata jangan buang masa untuk pergi kepada pihak yang menjadi mangsa dalam keadaan ni. Ni bagi mangsa keadaan lah ni. Sebab kalau you saman sekalipun, kalau you menang pun, tak semesti you akan dapat duit. Sebab dia ni jadi mangsa keadaan, mungkin contohnya cakap direct account. Dia bagi kad bank kepada orang lain. Mungkin dia pun tak ada duit nak bayar. Betul. Dia dah akan dapat paper judgement. Dapat kertas dia boleh menang mahkamah nanti. Buang duit, bayar peguam. Tapi, sekira dan you boleh buat, contohnya you boleh mengelakkan daripada pihak polis untuk pergi kepada mangsa yang identiti mereka dicuri ini. Sekurang-kurangnya ia akan menyebabkan masa pihak PDRM untuk membuat siasatan. So apa yang saya cuba sampaikan, kalau contohnya you punya identiti telah diguna pakai, mangsa tu sekurang-kurangnya akan boleh mengambil tindakan yang sewajarnya. Dan sekiranya mangsa tidak tahu ataupun mangsa identiti ini tidak maklumkan kepada orang ramai, dia akan menjadi mangsa keadaan dan mangsa tersebut memang wajar untuk ambil tindakan kepada mangsa yang tidak buat apa-apa yang di mana identiti mereka diambil ini. Kalau ikut penceritaan dia agak kompleks sebab dia ada 3 pihak. Betul. Okey, sekarang yang melakukan jenayah adalah contoh dalam kita 3 orang, saya melakukan jenayah. Betul. Saya mencuri identiti Sophie untuk saya meminta duit daripada tuan. Betul. Okey, saya selaku pemilik identiti. Sophie selaku pemilik identiti. Apa yang Sophie boleh lakukan dan bagaimana Sophie boleh mempertahankan hak Sophie selaku pemilik identiti? Baik. Okey. Dalam kes Cik Sophie ni, apa Cik Sophie boleh buat? Memang ada satu tanggungjawab utama. Cik Sophie memang kena pergi terus ke PDRM. Walaupun dia tidak mengalami kerugian. Benar. Contohnya hanya menggunakan identiti waktu dia tengah sakit dan sebagainya. Betul. Sebab apa? Ini akan menjimatkan masa pihak polis untuk membuat siasatan. Bila Cik Sophie dah tahu yang Cik Sophie punya maklumat peribadi atau maklumat kewangan diguna pakai, Cik Sophie buat laporan polis. Pelaporan polis itu adalah bagi tujuan cover report. Kena faham, cover report. So, bila cover report, pihak PDRM akan panggil Cik Sophie untuk datang ke balai dan untuk ambil statement. Di situ, sekiranya in future ada pihak lain, mangsa-mangsa, buat laporan polis atas maklumat peribadi ataupun maklumat kewangan Cik Sophie, sekurang-kurangnya, pihak polis tersebut tidak perlu menangkap dan menyiasat Cik Sophie. Dan kerana Cik Sophie sebelum ini dah memberi satu maklumat yang terperinci. Itu akan menyelamatkan Cik Sophie daripada tindakan siasatan yang terperinci yang perlu mengambil masa dan yang auzubillah min zalik takut direman. Sebab kita tak tahu betapa seriusnya kes ni. Betul. Saya pernah ada satu kes yang kalau kes mule account dia kena kerugian RM1 juta. Dia kena 13 kes di 6 negeri. So you bayangkan kalau 13 kes, satu kes lantik peguam contoh RM5,000. Dia dah lah orang susah. So RM5,000 darab dengan 13 berapa dia nak kena bayar? Betul. So kalau Cik Sophie tak buat apa-apa, pihak PDRM kata yang you dah tahu sebelum ni, kenapa you tak nak ambil tindakan? Seolah-olah you bersubahat. Sebab dalam kanun kesiasaan ada bawah Seksyen 424, sekiranya anda mengeluarkan atau memindahkan atau membantu mengeluarkan atau memindahkan bagi tujuan yang melibatkan kes fraud, anda boleh didapati bersalah.
Membantu tu boleh dikata dari segi mengambil tindakan untuk memindahkan ataupun you berdiam diri saja. Tapi ini adalah satu benda yang perlu dibincangkan atau dibuktikan di mahkamah. Tapi kita tak nak benda tu berlaku. Betul. Di peringkat mahkamah dan juga di peringkat perbicaraan, adakah mangsa, katakan dalam situasi kita tadi, mangsa akan orang kata apa, menuding jari ke arah saya yang membuat kesalahan ini, yang rancang semua benda, ataupun kesalahan itu disandarkan kepada Sophie, tuan punya identiti dalam peringkat perbicaraan? Okey, dia begini, dia bergantung kepada pertuduhan yang dibuat oleh pihak pendakwa raya. Sebab ini ada dua kes yang berbeza. Satu kes macam contohnya Cik Sophie. Cik Sophie, you akaun awak bertanggungjawab ke atas akaun awak. Inilah masalah dengan kedai akaun. Bila Cik Sophie, ini akaun awak dan akaun tersebut ada bukti trail pemindahan duit, automatik awak akan boleh dipertuduhkan. Betul. Tapi nak dibuktikan salah atau tidak, itu memang di dalam mahkamah untuk membuktikan dia punya niat jahat tu, malafide tu. Tetapi untuk scammer pula, scammer pula, contohnya dia pergi kat Sophie, Puan Sophie pula dia problem macam ni tau. Dalam kes mule account, dia pindah kat Cik Sophie. Cik Sophie pula selalunya kalau Cik Ridwan adalah mastermind, contoh dalam kes ni kan. Okey. Cik Ridwan tak akan pindah terus kat Cik Ridwan punya akaun. Cik Ridwan akan panggil orang lain untuk keluarkan duit Cik Sophie secara cash, ataupun Cik Sophie pun akan pindah kepada dua akaun lain, middle account juga, kedai akaun lain, dan mungkin juga yang ke-6 ke-7. Supaya tak nampak transaksinya terus kepada tidak boleh ditrace. Tidak boleh ditrace. Tapi ada alhamdulillah tahun lepas di Melaka saya ada baca satu kes yang mana kalaulah dia macam ada satu kes ni, dia melibatkan satu pekerjaan yang diwawarkan kepada orang ramai, dan dia kata kalau nak kerja ni boleh kerja di rumah, you hanya bagi kad bank account je, you akan dapat 2,000 sebulan. Tapi alhamdulillah bila polis membuat satu tindakan yang tegas, yang telus dan terperinci, alhamdulillah dia mendapat scammer tersebut. Tapi kalau scammer tersebut berjaya ditangkap, hukuman keras akan dikenakan di bawah Seksyen 420, yang mana boleh dikenakan minimum penjara setahun dan boleh dikenakan sebat. Demi hukuman dia keras. Kepada scammer, kepada saya lah, mastermind. Correct, mastermind. Itu dia. Tetapi kalau untuk pemilik akaun tu, dia akan kena hukuman, tak adalah wajib penjara, tidak kena sebat, tapi kita mangsa kot. Dalam satu situasi, pemilik akaun macam Sophie dalam situasi kita tadi itu, dia kadang-kadang tak tahu dan tidak. Betul. Dalam perspektif awam dia tidak bersalah. Kan? Betul. Dan kita tak tahu siapa yang menggunakan betul. Digunakan tindakan undang-undang. Betul. Sebab dia begini, sebab kita dari segi PDRM punya eagle view, dia tak tahu sama ada puan ni sama ada betul-betul bersalah atau tidak. Sebab dia begini, dari segi perspektif PDRM dia kena siasat. Tetapi bila dia tengok puan pula tidak ambil tindakan, sebarang tindakan, dan mungkin puan pun juga yang banyak yang berlaku dalam kes ni adalah dia buat pinjaman. Bila pinjaman tu dia bagi kad bank. Okey. Kadang-kadang perkongsian identiti, perkongsian maklumat kewangan ataupun maklumat identiti ni kadang-kadang dia boleh buat secara sengaja atau tidak sengaja. Kalau sengaja ni yang kita marah, sebab waktu tu you buat contoh permohonan kerja, you bagi kad bank, you bagi maklumat apa semua, macam tak sepatutnya lah kan. Betul. Kenapa bawa minta kerja tapi bagi akaun bank normal kan, sebab nak masukkan yang gaji. Tapi kenapa bagi kad bank, tak terasa lampak pelik kat situ. Betul. Tetapi sekiranya kalau ia memang betul dibuktikan memang dia tidak bersalah, dia tak tahu apa-apa, dan memang yang saya kata tindakan langkah pertama, yang langkah kedua tu you kena maklumkan kepada orang ramai. Yang you contohnya identiti, yang contohnya 2 tahun lepas ada seorang YB di Kedah. Dia punya nama diguna, dia gambar dan nama diguna pakai, dia ambil daripada Facebook, aplikasi Facebook, letak dalam WhatsApp, dan dia mesej kat semua orang minta bantuan RM500. Dia minta bantuan RM500 lah. Tengok kawan-kawan, ini YB nak minta pinjam, bagi je lah kan. So RM500 kalau dapat 100 orang, tak ke RM50,000 kan. Betul. So dalam kes tu, alhamdulillah dia dah melakukan tanggungjawab dia. Dia dah maklum wawar kepada orang ramai, dah buat laporan polis dan dia pergi kepada mangsa. Sekurang-kurangnya tindakan seperti itu menunjukkan dia memang betul-betul tidak bersalah. Sekiranya dia tidak bersalah, memang pihak polis nampak, okey, tiada niat jahat di situ. Sebab pihak polis apabila dia buat siasatan, dia akan hantar kepada pendakwa raya. Pendakwa raya akan menilai selama ada elemen-elemen jenayah tu dibuktikan atau tidak. Terutama sekali niat jahat. Kalau tiada niat jahat, awak dah ambil tindakan yang sewajarnya, bagi saya PDRM hanya ingin menangkap jenayah saja. So dalam kes ni
dia mudahlah untuk membela diri dia di mahkamah. YB terselamat dan bagaimana pula nasib scammer tu? Adakah terlepas ataupun dapat dijejak? Bagaimana? Dalam kes ni kan, mereka ni dah buat satu modus operandi yang mereka sangat licik lah. Sangat licik, betul. Terasmi, sebab saya dah handle banyak kes scam, even sekarang pun. Allah Akbar, memang sangat mencabar. Sangat agak mencabar. sukarlah untuk dapatkan. Benar, dan pihak polis pun menjalankan satu komitmen yang sangat baik dan bagi kerjasama, minta ada bantuan rakan-rakan peguam juga untuk membantu dalam melicingkan siasatan. Alhamdulillah, tapi benda ni memang sukar dibendung. Sekurang-kurangnya apa yang kita buat di Selamat Pagi Malaysia hari ini satu inisiatif yang baik untuk memberi pencerahan dan perkongsian kepada orang ramai. Sekurang-kurangnya orang ramai sebelum nak masuk ataupun tercedok dalam kes-kes begini, mereka tahu apa next step yang mereka boleh buat. Ya, sekurang-kurangnya pemilik identiti tahu apa yang dia kena buat. Betul. Supaya tidaklah satu hari nanti tiba-tiba aku kena saman pula. Kan. Ada juga satu kes di mana dia telah pun direman, tetapi akaunnya masih lagi ada transaksi yang berlaku. Jadi, itu yang kita tak nak tu kan. Jadi yang perlu kita berikan kepada penonton semua. Ya, dan perlu untuk kita tahu, jangan sewenang-wenangnya untuk berikan bank card anda kepada pihak ketiga. Mana kita tidak tahu, mungkin akaun kita akan digunakan sebagai kedai akaun. Ya. Itu yang paling takut kan. Sebenarnya banyak lagi dan menarik sebenarnya. Kalau kita nak pecahkan lagi, itu belum cerita pasal scammer. Tadi kita banyak cerita pasal identiti. Mungkin slot nanti kita akan pecahkan panjangkan lagi insya-Allah. Cerita pasal scammer, mastermind, apa pula modus operandi mereka. Terima kasih kepada Encik Mahmud Jumaat, peguam cara dan juga peguam bela, memberi penerangan kepada kita apakah tanggungjawab kita selaku individu kalau identiti kita dicuri untuk tujuan scam. Kita perlu lakukan dan juga pendekatan undang-undang. Terima kasih sekali lagi banyak-banyak. Okey.